Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca surah As-Saff ayat 9 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Sadaqallahul azim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya membawa hidayat dan agama Islam. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Akhirnya agama ini akan menang ke atas seluruh agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sudikah kamu menerima jika kutunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh membebaskan kamu daripada azab yang pedih? Ayat sebelum ini berbicara tentang sikap kaum Yahudi dan kaum Nasara terhadap Islam. Mereka tidak senang dengan perkembangan Islam ini. Mereka boleh bersatu sekalipun mereka bermusuh pada hakikatnya dalam soal-soal akidah terhadap Nabi dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan mereka disebabkan perbezaan yang amat jauh. Yahudi terlalu keras, dan mereka lebih suka agama mereka menjadi lebih keras supaya orang luar tidak berminat dengan agama Yahudi, kerana agama itu agama yang mereka warisi dari datuk nenek mereka, dan khusus kepada orang Yahudi yang mempunyai darah suci. Mereka adalah sya'bullahil mukhtar, kata mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum Nasara mereka ini hatinya lembut, terutama sekali para padri mereka, ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah, dan mereka memilih cara hidup kepadrian. Mereka rela menjadi padri yang tidak berkahwin, meskipun mereka terpaksa melawan tuntutan kemanusiaan. Dan rahbaniyah, kepadrian yang mereka pilih itu bukannya datang daripada Allah, tapi mereka rekakan, mereka rasakan semakin hina mereka, semakin sulit, semakin dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, hidup cara kepadrian salah satu daripada perjuangan mereka, padahal tidak begitu. Wa rahbani ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kami tidak wajibkan mereka berbuat demikian, tapi mereka memang memilih begitu. Pilihlah. Jadi ini dua agama yang cukup jauh, tapi mereka bekerjasama antara satu dengan lain untuk menghapuskan Islam. Sudah banyak usaha-usaha untuk menghapuskan Islam ini sejak daripada zaman Nabi SAW. Ada manusia namanya Suraqah yang diberi
yang dijanjikan 100 ekor unta. Sejarahnya cukup masyhur di dalam Islam, dalam sumber-sumber Islam. 100 ekor unta, bukan 10 ekor, bukan 10 ekor unta, 100 mi'ata naqah, 100 ekor unta. Sebagai sesiapa saja yang boleh membawa kepala Nabi itu, sama ada hidup ataupun mati, boleh serahkan kepada kaum Quraisy. Ketika Nabi SAW mula sampai ke Madinah, 100 ekor unta, siapa yang tidak berani? Tetapi Suraqah yang berminat dengan tawaran itu cuba, tetapi tak boleh sampai kepada Nabi. Kakinya tenggelam dalam pasir. Setiap langkah yang dimajukan untuk menemui orang yang dikehendaki itu tidak kesampaian, kerana kakinya terlalu dalam, terselam dalam pasir, tak boleh sampai. Demikian juga beberapa percubaan untuk menghapuskan Nabi SAW, terutama dalam ketika Nabi pulang daripada Taif untuk berdakwah. Nabi diupah kepada budak-budak supaya menghinakan Nabi dan memukulnya, membalingnya dengan batu. Tetapi Nabi SAW selamat. Ini janji Allah, liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrikin tidak menyukainya. Banyak kali usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh Islam untuk menghapuskan agama ini. Walaupun mereka memerintah negeri sudah berabad-abad lamanya, mereka menuduh Islam ini candu rakyat, berbagai-bagai tuduhan. Tetapi di negeri mereka sudah hapuskan Islam tidak akan tak hapus sampai kepada hari ini. Kita dapati orang berbangga, rakyatnya berbangga dengan menunjukkan bahawa mereka Islam. Tetapi kejahilan mereka disebabkan sudah lama mereka dijauhkan daripada Islam, dan mereka tidak mengerti. Apa yang mereka mengerti ialah beri salam, Assalamualaikum, tak lebih daripada itu. Semayang sekali seminggu, semayang hari Jumaat. Ini negeri yang mereka sudah dijajah oleh pemerintah yang bencikan Islam ini, tetapi terhapuskan Islam akan menang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menang dengan sebab kita bersemangat. Islam tidak akan menang kerana kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai janji untuk kita menang. Tetapi kita seharusnya bertanya diri kita, apa sumbangan kita kepada Islam terlebih dahulu. Allah memang berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan memberi kemenangan kepada rasul-rasul kami dan kepada orang mukmin di dalam kehidupan mereka di dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari akhirat. Dalam kehidupan dunia kita lihat pada hari ini umat Islam dibenci, umat Islam dihalau, diburu, umat Islam ditindas, umat Islam berbagai-bagai ancaman dilakukan terhadap mereka. Tidak memberi kebebasan sepenuhnya kepada mereka untuk menunaikan syiar Islam. Kadang-kadang azan pun dibataskan supaya mereka tidak boleh lebih daripada sebuah masjid dalam satu kampung misalnya. Ini tindakan yang dilakukan oleh manusia, padahal ini syiar Islam. Sesetengah negeri tidak dibenarkan membuat kurban secara terbuka, kerana itu menyanyiakan binatang dan berbagai-bagai lagi. Apakah Islam akan terhapus? Islam tidak akan terhapus. lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Tetapi kita seharusnya tidak menunggu bila janji Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tak patut bertanya bila. Tak apalah, bila-bila pun kita mati dulu pun tak apa, tidak menjadi soal. Tetapi apa kesumbangan kita? Sumbangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama pribadi kita, atas nama masyarakat, atas nama kumpulan, atas nama negara, atas nama kuasa dan sebagainya. Berapa banyak kita sumbangkan kepada Islam? Boleh jadi kita menyumbang kepada Islam
jika ada keuntungan, jika ada untung, maka keuntungan itu mendorong kita untuk menyumbang sesuatu. Jika ada bahagian bagi kita, inikah satu sumbangan yang boleh kita beri kepada Islam, penuh dengan sikap bermuka-muka dan tidak jujur kepada Islam, kurang percaya kepada Islam, kurang percaya kepada janji Islam. Janji yang diberi ialah liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Azhara yuzhiru maknanya menzahirkan Islam, bukan melenyapkan Islam. Tuhan menghantarkan Rasul membawa hidayat dan agama yang benar supaya agama ini menimbulkan, menzahirkan. Lawan kepada menzahirkan, menyembunyikan, menghapuskan, bukan untuk menghapus, memenangkan Islam. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Supaya lam dalam bahasa Arab dia mempunyai dua arti. Supaya, maknanya tujuan kebangkitan Nabi Muhammad membawa hidayah dan agama yang benar supaya agama ini, seolah-olahnya Nabi Muhammad jua yang mampu membawa kemenangan kepada agama ini, lain tidak mampu mungkin juga, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar. Nabi adalah manusia biasa yang diwahyukan kepadanya. Allah mewahyukan. Nabi Muhammad tidak melakukan sesuatu tanpa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, siapa yang lebih menang? Siapa yang memenangkan? Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Satu lagi, liyuzhirahu maknanya akhirnya, akibatnya agama ini akan menang. Liyuzhirahu akibat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dinyatakan dalam Al-Quranul Karim apabila dihanyut oleh ibunya ke laut, dia letaknya dalam satu peti, dia hanyutnya ke laut, kemudian faltaqatahu, Al-Quran menyatakan faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Liyakuna, lam yakunu satu fi'il, lam satu, patutnya dia terasing, tapi disambungkan lagi. Lam diterjemahkan supaya tidak, Firaun tidak memilih untuk mengambil menyelamatkan budak ini supaya kerajaannya runtuh. Faltaqatahu alu fir'aun, keluarga Firaun mengambilnya, memungutnya, menyelamatkannya supaya liyakuna lahum, supaya menjadi musuh kepada mereka suatu hari akan datang. Siapa milih musuh? Kalaulah Firaun dan keluarganya tahu bahawa inilah budak akan meruntuhkan kerajaan Firaun, bukan saja diselam ke dalam sungai, dalam laut, tapi dia cincang lumat budak ini, tapi dengan penuh kasih sayang dibawa baliknya ke istana, dibelanya, dipeliharanya, dipertahankannya. Katanya budak-budak lain bunuhlah, tapi budak ini jangan, budak ini kasihan. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lam terjemahnya akhirnya budak ini menjadi musuh dan menjadikan Firaun duka. Akhirnya, akibatnya. Jadi dua arti. Supaya satu arti, yang kedua akibatnya. Liyakuna lahum liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi. Akhirnya agama Islam ini akan menang mengatasi seluruh agama, sekalipun orang musyrikin tidak suka. Apa artinya sekalipun? Apa maknanya orang musyrikin berbangkit di sini? Berbangkit di sini kerana orang musyrikin mungkin dia mempunyai kuasanya lebih, hartanya lebih, kedudukannya lebih, pengaruhnya lebih, kekayaannya lebih. Mereka boleh bayar. Namun begitu bayaran tidak memberi sebarang guna kepada mereka. Musyrikin tidak berani dengan berdada dengan Islam, tetapi mereka menggunakan kekayaan, gunakan harta benda, gunakan kuasa. Itulah sebabnya digunakan di sini. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrikin benci, dia tak suka kemenangan itu memihak pada Islam. Kita lihat pada hari ini, mungkinkah Islam akan menang pada masa akan datang? Kita wajib mempercayai bahawa Islam akan menang pada masa akan datang. Hadis sahih menyatakan begitu, Al-Quran menyatakan begitu. Al-Quran menyatakan liyuzhirahu 'ala ad-din kulli.
Ayat lain, ayat sebelum ini menyebutkan wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan nurnya. Nur Allah akan disempurnakan. Apa maknanya disempurnakan? Nur sifatnya terang, sifatnya bercahaya. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dia akan bercahaya sepenuhnya hingga sampai kepada satu peringkat tidak ada lagi yang mampu tidak ada lagi yang lebih bercuaca, lebih daripada cuaca yang diberi, cahaya yang diberi kepada Islam. Wallahu mutimmu nurihi liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Manusia ingin menggunakan tenaga mereka, mulut mereka untuk menghapuskan nur Allah. Nur Allah yang lebih besar, nur Allah lebih besar daripada matahari, lebih besar dan lebih besar. Matahari juga memberi cahaya, tapi nur Islam lebih besar. Jangan kita tengok, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga ada menyatakan kepada kita, hadis sahih, akhir zaman kuasa akan diberi Allah kemenangan kepada orang Islam. Kemenangan kepada orang Islam pada akhir zaman. Ini satu perkara ghaib, kita tidak boleh duga. Macam mana kita boleh nak duga umat Islam hari ini tak dapat buat apa-apa, buat bom tak pandai, bom mericung pandailah boleh potong tangan sendiri itu. Lebih daripada itu tak boleh pandai, tak pandai macam mana nak perang, macam mana nak menang. Ini namanya ghaibul mustaqbal. Dalam Islam ni kita ada ghaibul madi, ghaib pada masa lalu, tak tahu, ghaib. Kemenangan Islam pada masa lalu tak boleh faham bagaimana ke Nabi yang dimusuhi oleh kaum musyrikin Makkah setiap hari pagi dan petang diancam untuk dibunuh, diadakan sekatan ekonomi, dinyahkan daripada masyarakat. Itu nasib. Mereka tidak fikir bahawa suatu hari yang tidak jauh Madinah akan balik pulang ke tangan Islam. Negeri Madinah dan seluruh ketua-ketua Madinah akan melutut kepada Nabi. Tak boleh faham, tak boleh fikir. Kalau mereka boleh fikir, mereka satukan terlebih dahulu kaum musyrikin. Apa yang kurang pada mereka? Tenaga ada pada mereka, harta kekayaan ada pada mereka, kuasa ada pada mereka, mereka boleh berbuat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Setelah berhijrah ke Madinah di bawah tangan Nabi, bawah pemerintahan Nabi. Makkah juga dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipulangkan ke tangan orang Islam. Inna fatahna laka, kami telah membukakan untuk engkau wahai Muhammad fatham mubin. Apa di al-fathul mubin? Kemenangan yang jelas nyata, kemenangan iaitulah Fath Makkah, pembukaan Makkah. Gaib pada masa dahulu, tapi menjadi kenyataan kemudiannya. Tak tahu, tiada siapa pun yang meramalkan Madinah akan terjatuh tangan Islam. Tak ada siapa yang meramalkan. Tiada siapa juga meramalkan bahawa Makkah akan dibuka semula, akan ditawan oleh orang Islam, oleh Nabi. Tiada siapa yang meramalkan begitu. Tentera yang bilangannya 313 orang, itu sahaja bilangannya, tapi dapat menewaskan tentera yang melipat kali ganda, beribu-ribu, dipimpin oleh Abu Sufyan yang paling kaya, paling keras dan paling ganas. Tetapi semuanya akan melutut di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan melutut. Jadi itulah dia kemenangan pada masa lalu. Kita berada pada hari ini, kita berhadapan dengan ghaibul mustaqbal. Ghaibul mustaqbal, perkara ghaib akan datang. Perkara ghaib tidak boleh fikir. Bagaimana kemenangan Islam akan diberi kepada orang Islam. Selepas menyatakan bahawa jangan bertanya tentang kemenangan kamu, tetapi apa sumbangan kamu kepada Islam. Jika bertanya apa sumbangan kamu kepada Islam, jawabnya kosong. Jadi kalau begitu, mengapa kamu berfikir tentang bagaimana Allah boleh memberi kemenangan kepada kamu, sedangkan kamu tidak melakukan syarat-syarat yang sepatutnya kamu jangan bertanya, tetapi apa sikap kamu terhadap Islam. Kamu percaya atau tidak kepada kemenangan Islam pada masa akan datang. Mungkin ada orang menyatakan mustahil kalau begini, mustahil. Kalau begitu jalan mana?
Jalan mesti membina kekuatan, mesti bina kekuatan dengan wang, dengan harta kekayaan. Kita memiliki bumi yang lebih luas dan lebih luas. Itu kosong sebenarnya jika jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijanji suatu hari nanti kita akan berhadap, kita akan diturunkan Imam Mahdi yang akan memerintah dalam Islam ini dengan adlan wa qistan, dengan penuh adil. Imam Mahdi, hadis sahih. Tetapi kesahihan hadis mengenai Imam Mahdi tidaklah sampai kepada suatu peringkat kesahihan yang tidak boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan kerana hadis-hadis tentang Imam Mahdi hadisnya tidak sampai kepada martabat mutawatir, tapi hadis ahad. Hadis ahad biasanya tidak membina akidah. Jika kita katakan kita wajib beriman kepada malaikat, kepada Al-Quran, maka hadisnya mutawatir kedudukannya, kerana ribu-ribu dalil, ribu-ribu ayat Quran, ribu-ribu hadis menyatakan adanya malaikat, adanya hari akhirat, adanya ini semuanya, ini dalilnya. Tetapi mungkinkah sampai sebanyak itu? Sampai ke 10 hadis menyatakan Mahdi? Tak ada. Kalau begitu hadis tidak mutawatir. Hadis itu dhaif ke hadis sahih, tetapi ahad ini maknanya dia tidak ramai orang menceritakan. Sepatutnya banyak, sebab hadis menyatakan akidah terhadap Mahdi. Jadi oleh kerana itu Imam Mahdi tidak masuk dalam akidah Islam. Jika anda tidak percaya kepada Imam Mahdi, sukati, percaya tak percaya, tetapi anda jauh daripada masyarakat Islam. Umum masyarakat Islam mempercayai Mahdi. Tapi jika anda tidak percaya, tidak ada kuasa yang boleh membawanya untuk dihukum rejam sampai mati atas alasan murtad. Anda tidak murtad sekalipun tidak percaya kepada Mahdi. Mungkin tidak percaya ke Mahdi dapat diberi lagi banyak bukti yang menyatakan, banyak dalil yang menyatakan bahawa Mahdi yang dinyatakan itu tiada dalil yang betul-betul sahih. Itu kedudukannya di sudut hadis. Tetapi hadis walaupun tidak mutawatir, hadis yang sahih. Mengapa mutawatir, mengapa tidak mutawatir? Ini kena belajar satu lagi namanya ilmu rijal. Ilmu rijal bukan ilmu orang lelaki, bukan ilmu orang lelaki. Rijal makna orang lelaki. Ilmu rijal, ilmu tentang manusia yang terlibat dengan hadis, orang yang terlibat dengan hadis dalam sejarah Islam. Nama-nama mereka Ibn al-Madini, Abdullah Ibn al-Mubarak, Ibn Sirin, ini semuanya mesti kita kenal. Dan yang mengtuai semuanya itulah dia Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan pokok dia lah, banyak lagi murid-murid dia dan guru-guru dia. Ini semuanya rijalul hadis. Mesti kita tahu satu demi satu latar belakangnya, pengajiannya, sumbangannya kepada ilmu hadis, dan bagaimana sikapnya, bagaimana imannya, bagaimana takwanya, berapa hadis dimiliki, berapa buku yang ditulis oleh mereka. Ini satu ilmu yang dikatakan sudah terbakar. Ilmu sudah terbakar, dia matang kemudian terbakar. Orang tak belajar. Orang nak belajar sifat 20, orang nak belajar kitab Sulamul Mubtadi, nak belajar Sulamul Mubtadi, belajar yang tu. Oh, jauh lagi lah tu, jauh lagi lah. Sebab itulah ulama katanya ilmu ini sudah matang hingga abad ke-9 Hijrah, matang. Tapi oleh kerana manusia tidak mempedulikan kepadanya, maka dia sudah terbakar. Orang tak belajar ilmu rijalul hadis. Oh, kalau begitunya kuliah maghrib kita buatlah satu ambil satu hari untuk kuliah rijalul hadis. Tak boleh juga, tak boleh ini nak masuk ke di tengah-tengah, tak boleh. Tak boleh, dia banyak lagi kena kiu ilmu ini. Suti katanya sudah sampai 100 ilmu, 100 jenis ilmu. Oh, punya 100 mana boleh 100. Jadi tak payah belajar lah, tak payah belajar. Imam Mahdi akan lahir. Ini janji hadis-hadis sahih, dan kita terima hadis itu. Tetapi kita tak boleh bertanya di mana Imam Mahdi sekarang ni, tinggal di mana dia akan lahir di mana, di Mekah ke, di Iran ke. Ini tak boleh ditanya. Ghaibul mustaqbal, perkara ghaib pada masa akan datang. Tunggu masanya.
Dalam hadis menyatakan inna min asyrafis sa'ah, antara alamat kiamat turun Imam Mahdi. Alamat kiamat. Jadi tak turun lagi, lambatlah kiamatnya. Kalau begitu alamat kiamat, tidurlah dulu. Tidur. Apa? Kiamat takkan datang lagi. Itu bukan sikap orang rajin sebenarnya. Rajin. Kalau orang rajin sebelum subuh dia bangun pergi dah. Tapi kalau orang tak rajin, dia tarikkan selimut dulu. Bila di sini ya Arhamar Rahimin, tak ada habis lagi sapa kepada Abu Bakar Siddiq, berhenti dah. Patut dia kena habislah Abu Bakar Siddiq, Umar, Usman, Ali, baru berhenti. Ini Abu Bakar Siddiq, orang dah tinggal dah. Macam mana? Dia kalau dia habis, dia makan masa, dia makan waktu. Pasal waktu pun lewat dah. Sapa Abu Bakar Siddiq, berhenti. Saya nak tunggu-tunggu juga kadang-kadang siapa Abu Bakar Siddiq, nak tunggu Umar, lepas tu nak tunggu Usman, lepas nak tunggu Ali, tak ada. Ya. Baik, so, lain daripada Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa dan banyak lagi dalam hadis-hadis tentang asyratis sa'ah. Tetapi perkara itu akan berlaku sekalipun kita tidak tahu bagaimana ini bukan akal manusia boleh menjawabnya. Akal manusia tidak boleh, sebab yang ada sekarang ini kelemahan dalam kelemahan, kemiskinan, kejahilan dalam kejahilan. Semua yang lemah-lemah itu berada pada orang Islam. Islam kata dia kuat, Allah akan memberi kemenangan pada akhir zaman. Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, dan turun banyak lagi perkara-perkara yang lain. Itu tunggu dan lihat. Allah tidak membuat suatu janji yang salah. Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah tetap benar. Yang tidak benar anda yang menunggu, sebab tidak benar dengan Allah dan dengan janji-janjinya. Walau karihal musyrikun. Seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.